So I kena cerita ini supaya orang tak repeat my mistake. You dive, you mungkin termasuk dalam gua. And then you tak perasan lagi because you ada lampu, you nampak terang. Tapi tiba-tiba when I nampak belakang, dah jadi gelap. Sekarang ni sebenarnya kami baru buat dalam 30%. Bila kami explore lebih banyak yang kami jumpa, lebih banyak yang dapat kami ketengahkan dan lebih banyak kami dapat kongsi kepada orang awam. Di perut gua yang diselubungi kegelapan dan bahaya yang terlindung. Tidak ramai yang cukup cekal untuk menjelajah di setiap ceruknya. Apatah lagi menjelajah hingga ke dasar air bawah tanah secara selam scuba. Persiapan fizikal, peralatan dan juga mental harus berada pada tahap terbaik bagi mengelak sebarang kemalangan atau tersesat di dalam gua. So I kena cerita ini supaya orang tak repeat my mistake. To be frank, I pernah sesat dalam gua dalam air. So make sure all the time kita ada ikat tali. Saya sekarang akan ikat lebih compare dulu. Kerana dulu I turun dalam gua, I check dulu, tapi saya tak pasang tali. Itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Lembah Kinta, Perak. Bentuk muka bumi batu kapurnya yang unik dan menarik jelas kelihatan di sepanjang perjalanan lebuh raya menuju ke utara, malah jelas dari pusat bandaraya Ipoh. Lanskap alam semula jadi dengan taburan gua batu kapur yang banyak menjadikan ia berpotensi dari perspektif pelancongan ekologi berasaskan warisan. Ia juga berupaya menarik minat golongan yang sukakan cabaran dan sukan ekstrim. Gunung Masurat yang telah dilengkapi kemudahan asas beberapa tahun lalu mula dibuka kepada orang awam sejak April 2022. Dikendalikan oleh Muhammad Fadli Muhammad Noor yang mesra disapa Don. Pengoperasian Masurat adalah bertujuan konservasi selain menjalankan aktiviti lasak. Saya boleh katakan memang sangat baru dan saya yakin ramai juga lagi tak tahu. Dulu punya kawasan sekeliling ni adalah hutan. Dulu daripada highway pun kita boleh nampak. Tapi kita nampak wall semua ditutup. So sekarang ni sebenarnya daripada highway pun kita dah boleh nampak gerbang Masurat. So kita boleh dah nampak dinding batu yang putih. Dulu dengan sekarang memang jauh berbeza. Tapi ada certain kawasan yang kita kekalkan dia punya kehijauan. Satu adalah untuk flora fauna tu sendiri. Satu lagi adalah untuk kita maintain biodiversity kawasan ni lah. Eksplorasi lasak yang boleh dilakukan di sini dikawal selia oleh Don bersama beberapa rakan ranger yang lain. Melalui 4 laluan masuk yang berlainan, setiap penjelajah akan berhadapan dengan keadaan dan kesukaran berbeza dalam setiap eksplorasi yang dilakukan. Ia termasuk aktiviti lasak abseiling melalui dinding gua untuk mencabar keberanian diri. Okey, yang ini selesa. Lagi selesa, selamat dan kurang berisiko. Berapa tinggi kita ni? 25 plus ni. 25 ke bawah sana. Lima minit perjalanan dari Gua Masurat, tersergam indah Gunung Lang, satu daripada pusat rekreasi dan aktiviti di Ipoh. Namun tidak ramai yang tahu kewujudan sebuah gua yang boleh dijelajah dengan cara selam scuba. Penemuan lokasi selam scuba di gunung ini adalah hasil eksplorasi Don dan rakan-rakan. Untuk memastikan kesesuaian aktiviti selaman yang boleh dilakukan di sini, tahap keselamatannya harus diperiksa terlebih dahulu oleh penyelam berpengalaman. Untuk penemuan tapak, memang kami yang jumpa kawasan tu. Dan di awalnya adalah cek secara manual lah. Kita tengok dia punya kedalaman dan sebagainya. Tapi bila kita lihat, kita melihat aliran air dan kedudukan air tu, kita tak boleh jangkau dengan secara physically kita. Kita mula panggil diver untuk cek secara detail. Dan bila diver datang, dia mula dapat periksa kawasan tu lebih dalam. So bila dia cek, kita nampak keupayaan kawasan tu sesuai untuk digunakan oleh kami.
dan boleh digunakan untuk public. Itu yang mula kita buka cave diving punya section sebagai aktiviti. Eksplorasi gua kali ini dikepalai Lee Kian Lee bersama rakan Eric Tan dari Malaysia Cave Diving Association. Kedua-duanya penjelajah teknikal dan penyelam gua profesional yang mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mula aktif bermula 8 tahun lalu, Lee dan Eric telah menjelajah pelbagai gua di Malaysia, Thailand dan Indonesia. Okey. So, dah be ready lah? Dah ready semua? Dah bagi check semua kan? Ya. Okey geng, jom kita tolong angkat sekali barang. Kita jalan sekali masuk dengan Lee. Geng lain. Okey, thank you. Baik. Dia langgar saya punya kepala. Dia langgar saya punya kepala. Usai persiapan peralatan, kumpulan penjelajah dan penyelam ini mula bergerak masuk ke dalam gua. Setiap laluan masuk ke dalam sesebuah gua memberikan tahap kesukaran yang berbeza. Lebih sukar perjalanan, lebih tinggi cabarannya. Menjelajah sambil membawa peralatan menyelam pastinya membataskan pergerakan semua yang terlibat. Namun, ia harus ditempuhi dengan tenang dan berhati-hati agar perjalanan ke destinasi dapat membuahkan hasil. Baik, sekarang kami berada di gerbang ataupun permulaan kepada perjalanan kami untuk masuk ke dalam, iaitu Gua Tarantula, yang mana di dalam sana lebih kurang 50 meter perjalanan melalui liku-liku dan juga permukaan yang licin untuk sampai ke kawasan untuk melakukan selam scuba. Gua ini mendapat jolokan Gua Tarantula oleh Don dan rakan-rakan kerana ia menjadi habitat kepada labah-labah jenis tarantula yang bersembunyi di celah-celah rekahan dinding gua. Ia membiak dengan memakan serangga di dalam gua seperti lipas dan tidak akan menyerang manusia jika tidak diganggu. Namun, mengetahui kehadiran labah-labah berbisa ini sahaja cukup untuk menggetarkan keberanian. Selain kepakaran menyelam, peneroka sungai bawah tanah juga harus memiliki keupayaan menjelajah gua dengan pelbagai muka bentuk. Ini kerana laluan untuk masuk ke dalam gua di negara ini adalah berbeza daripada gua di negara jiran. Kita banyak explore di Thailand dan Indonesia. Mereka punya gua senang nak dapat. So, parking kat tepi jalan, tak jumpa dah. Air you boleh turun. Kebanyakan cave sana senang untuk diakses. Dan selepas kita banyak explore kat luar negara, kenapa kita tak explore kat tanah air kita sendiri? Dan kita start explore. Cabaran di Malaysia, kawasan kita punya water level agak tinggi. Untuk jumpa kawasan yang berair, gua air memang kurang di Malaysia. Kebanyakan tempat kita kena guna technical skill, rope punya skill untuk hantar alat. I tahu dia susah, tapi kita punya hasrat adalah untuk mencari gua yang kita boleh discover underwater, because kat atas biasa orang tak pergi. So as a cave diver, kita nak rasa explore something that people have never discover. So this is what bring us, walaupun dia susah, kita pergi juga. Tetapan peralatan untuk melakukan selaman di dalam gua adalah berbeza berbanding di laut. Oleh itu, hanya 3 orang penyelam sahaja yang boleh turun menyelam pada satu-satu masa. Ini bagi mengelakkan penyelam terlepas dari talian keselamatan dan berkemungkinan sesat di bawah air tanpa sebarang panduan. Okay. Follow my line. Dengan pencahayaan persekitaran yang terhad, penjelajahan di dalam gua bawah air perlu dilakukan dengan berhati-hati.
Penetapan peralatan merupakan faktor keselamatan yang sangat dititik beratkan untuk aktiviti sebegini, terutamanya perancangan gas oksigen. Kita punya equipment memang redundant. Maksudnya redundant sini, kita ada double tank, double mask, lampu pun bawa 3, pisau pun bawa 2. Because dalam cave diving, dia tak macam open water diving. Any emergency, you boleh surface. Tapi dalam gua, most of the time, di sini you masuk, di sinilah you kena keluar. So yang kepenting, if you punya gas planning, kita kena check 1/3 of the air. Contohnya kita masuk dengan 180 bar. 120 bar, kita kena turn back. So any one of us dah hit 1/3 of rules of the gas, kita kena keluar. Setelah gua bawah air pada kedalaman 13 meter ini selesai diteroka, Lee dan Eric kembali untuk melaporkan penemuan mereka. Macam mana keadaan dekat bawah? Jadi kita buat satu pusingan kat bawah. So di sana ada bawah tentu letak yang besar dah. Bawah sini di tepi sana kita turun ada spring water tuju keluar. Mata air ya. So waktu masih dia panas halus. Dia ke sana banyak ikan keli. Ada ikan keli yang agak besar. Dan badan dia start albino. Rasanya Menurut Lee, mata air yang dijumpai adalah penemuan baharu dan boleh dijadikan sebagai sumber air alternatif. So overall is a nice site. Sesuai untuk beginner cave diver atau cabin certified lah. Because dia tak ada risiko sangat. And then you boleh menuju ke surface. Terdapat banyak gua di Lembah Kinta yang boleh dijelajahi menggunakan bot atau snorkel. Tetapi hanya beberapa sahaja yang boleh diselami berikutan faktor keselamatan dan juga logistik. Setiap penemuan memberikan impak yang positif kepada aktiviti selam gua. Minimum ada 4 kawasan yang positif for cave diving. Natural cave, so sebagai contohnya ada di Masurat dan Gunung Lang. Ada satu lagi adalah kita yang sekarang recently discover, kita panggil dia Perak Mines. Kita tak pernah fikir akan terjumpa di Perak. Dia memang ke dalam. So, itu tempat memang cantik. Air dia crystal clear. So, waktu you turun ke bawah air tu, you masih boleh tengok struktur-struktur yang dulu. Ada tangga, ada tube well dan sebagainya. So, setakat ini kita dive ke sedalam 25 meter. And then selepas 25 meter, dia punya chamber buka besar ke bawah. So, itu tempat yang sangat positif untuk melanjutkan sebagai tempat cave diving yang menarik di Malaysia, I would say lah. Persekitaran berbeza dan penemuan yang menarik sudah pasti akan memberikan pengalaman baharu kepada mereka yang berani untuk menyelam di dalam gua.